وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعي وخصوصا إلى حبيب عبد الله الحداد وإلى شيخ درس الخير وإلى كل مشايخنا وكل مشايخ وإلى جميع المسلمين والمسلمات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Muka surat 80 ni, baris sebelah pada bawah. Pekerjaan yang ketiga. Ejah kitab hak comel kau tak salah dia. Ya. Ada. Ni. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Pekerjaan yang ketiga bersungguh-sungguh pada syahwat, yakni keingin dunia, dan berluas-luas pada kesedapannya, kesedapan dunia. Ning ambil daripada mana lagi? Pada kata muka surat 79 tu. Iaitu pada katanya, dan sungguhnya masuk ke samaran atas ahli agama daripada pihak ihman, meninggalkan mereka akan nazar pada 3 perkara. Jadi orang ahli agama ni kena cara kepada pertama meninggalkan periksa pada tempatnya. Yang keduanya, yang kedua dah, ketiadaan melihara ke daripada muamalat yang fasidah dan yang makruh, dan jangan jual dan jangan engkau beli mereka dengan sirah. Ni pun banyak berlaku zaman sekarang, orang jual beli tidak dengan sirah. Hatta masalah udhiyah pun dia tak jual beli dengan sirah. Patut nak jadi udhiyah lagu mana tak jadi milik dia lagi. Pekerjaan yang tiganya bersungguh-sungguh pada syahwat. Urusan syahwat tu sungguhlah, yakni keinginan dunia. Syahwat tu keinginan dunia, dan berluah-luah atas pada kata bersungguh-sungguh tadi, dan berluah-luah pada kesedapannya, kesedapan syahwat. Bersungguh dan berluah-luah. Supaya kita kata bersungguh pada makan, bersungguh pada tidur, dan berluah-luah pada makan dan tidur. Maka pada ketika itu, pada ketika bersungguh pada syahwat dan berluah pada kesedapannya syahwat, sukar oleh warak. Nak dapat warak susah. Mana kata ulama ni, iza apabila bertambahnya ilmu bagi seorang dan tidak bertambahnya warak, maka tidak bertambah kecuali al-bu'du, jauh daripada Allah Ta'ala. Mana dah kali Arab dia tu baru tak di rufun asta. Tak ingat. Manizda ilmah. Manizda ilmah ni. Manizda ilma lam yazdada wal'u. Gitu ni.
Man izdadal ilma wa lam yazdadal war'u lam yazda illa bu'du. Nah gitu ni. Siapa dia yang mana dia tadi tu bertambahnya ilmu tetapi tak bertambah padanya waraq, meninggalkan bagai-bagai syubhah ni, maka tak menambah ke bagi dia kecuali jauh dengan Allah Ta'ala. Tu kena ke kita apa-apa hak mengaji ni lah weh. Hak tak mengaji tu sama telah dah hak kita duk mengaji ni. Kena usaha lah tu. Ni kena ada perancangan kita ni nak bertambah di atas, menjaga ke agama di atas waraq, kena ada perancangan. Dan picik kelakuan, suka olehnya waraq dia picik kelakuan yakni payah pada kelakuan dia. Kelakuan dia jadi susah hal, kelakuan yakni pada payah mendapatkan yang halal. Picik payah nak dapatkan benda-benda halal saat ni disebabkan dia berluas-luasnya sangat pada bersedak dengan syahwat. Maka bahawa ini ialah berlebih-lebihan ni, bersedak-sedak ni dan apa tu? Bermula ambil ni ada mana? Maka bahawa ini ialah bersedak-sedap. Tak kena berhenti kau. Sukar oleh waraq dan picik kelakuan, maka bahawa ini bersungguh-sungguh tadi. Ini ialah berlebih-lebihan. Itu kalau kata berlebih-lebihan pada bersedak-sedak tadi. Dan bermula yang halal itu tiada menanggung ia yang halal berlebih-lebihan, yakni akal berlebih-lebihan. Hak Allah dia tak tanggung benar, tidak menanggung ini tidak menerima. Tu maksud kata tidak menanggung, tidak menerima ia yang halal, akal berlebih-lebihan. Dan adapun mereka yang tujuannya mereka itu daripada dunia, dan ada pun mereka yang tujuan yang halal tadi daripada dunia, mengambil akal qadar darurah. Darurah ni orang panggil qadar keperluan. Jadi kalau ambil lebih daripada qadar keperluan, susah nak mendapatkan hak halal. Atau qadar hajat, supaya dulu duduklah. Orang dulu duduk keadaan qadar keperluan, lebih pada tu tak ada duk bersungguh. Kita bukan kata hajat, tetapi kita nak kepada bermewah-mewah. Nak kereta bersedak. Nak kereta sedak, nak rumah sedak. Sudahlah kita. Jadi jodoh dalam ni. Lagu mana ni? Maka bermula waraq itu kemudahan baginya, bagi mereka tadi, bagi orang yang qadar untuk melepaskan darurah dan hajat, mudah baginya nak mendapatkan waraq kerana usaha mereka itu pada tak susah pada nak mendapatkan hak halal. Ada orang nak berlebih-lebih, susah nak mendapatkan halal, maka pada waktu tu menyebabkan hilang waraq. Hak syubhah pun diambil daripada dunia. Mana ni? Berkata Hujjatul Islam, yakni Imam Ghazali, wafat apa? 405 Hijrah ni. Imam Ghazali iaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dan apabila terpada akan dikau pada setahun dengan satu baju kurang yang kasar hok tidak mahal lah ni. Apabila terpada ni maksudnya sifat qanaah. Ada di kamu tu sifat qanaah, tak ada no tiap-tiap raya ni nak kena tukar baju, setahun 2-3 kali tukar baju. Cukup dengan ada pada setahun dengan satu baju pula bersifat kurang, yang kasar.
Dan pada satu hari dan satu malam dengan 2 biji roti. Ni bukan 2 biji roti kita ni, 4-5 pinggan nasi. Baru terpadu. Nak akan pas zuhur tu dah lagi ke dah buat li. Tu yang kecil ya. 2 biji roti kata Imam Ghazali. Daripada tepung kasar, tidak harga mahal lah ni. Tepung kasar harga murah. Nescaya tidak berhajat akan dikau daripada yang halal, barang yang memadai ia yang halal tadi. Barang yang memadai ia halal, takdirlah ia akan dikau. Nescaya tu jawab dia dah ni. Apabila terpada akan dikau pada setahun tu dengan selai baju, zuhur malam tu dengan 2 biji roti saja daripada tepung yang kasar, nescaya tidak berhajat akan dikau daripada yang halal, barang yang memada akan dikau. Jaga tu. Maka bahasa yang halal itu banyak. Maksud katanya kita tadi itu tak berhajat pada benda halal lebih daripada qadar kita perlu sajalah. Akan dikau daripada halal. Kalau ni daripada yang halal ni takluk pada kata dengan 2 biji roti tadi. Takluk situ. Nescaya tidak berhajat akan dikau dengan 2 biji roti saat ni. Daripada yang halal, barang yang memberi akan dikau, yakni hak kita berhajatnya qadar hak tu saja. Jadi kita tak temu hak halal, hak dalam keadaan syubhah. Maka ilah dianya bahawasanya kerana bahawasa yang halal itu banyak dan tidak wajib atas engkau bahawa engkau yakin akan yang engkau yakin, yakni dengan cara kita kena teliti, bukan kata murah yang begitu, dan tidak wajib, yakni tak lazim atas engkau bahawa engkau yakin, yakni dengan cara engkau meneliti akan yang batin. Tambah ni, akan yang batin pada segala pekerjaan. La'la sawab. Tak wajib atas engkau meneliti akan yang batin pada segala pekerjaan, bahkan yakni tetapi wajib atas engkau bahawa engkau melihara ni, yakni waspada daripada tiap-tiap barang yang engkau tahu akan dia, akan barang yang tu. Yang tahu tu maksudnya hak nyata di kita. Kita kena waspada dengan barang hak nyata di kita. Hak barang hak kita tak nyata tu tak perlu kita nak teliti satu persatu. Ni, hak nyata kalau kata produk sekarang agak dia ada. Gapo dia panggil? Bahai. Bahai. Gapo dia? Tu orang panggil hak yakin di kita. Orang panggil barang yang tahu akan tak, barang yang engkau tahu akan dia. Akan hari ini akan hari. Kalau hak kamu tahu kata benda tu hari, tu mu kena tolak. Ada pun nak kena teliti, cara proses dia sosok, tu tak ada wajib atas engkau. Atau engkau sengkakan dia barang yang engkau tahu saat ni akan sengka yang hasil, yakni hasil ia daripada alamat apa? Alamat lulus yang menyertai dengan harta. Lulus sudah. Atau engkau sengkok akan dia, akan barang yang engkau tahu tu akan sengkok yang tu kena pada benda haram saat ni. Haram yang hasil ia haram tu daripada alamat lulus, yakni usaha yang menyertai dengan harta itu. Perusahaan hak dia ada usaha tu benda hak nyata haram, maka hak tu nyata. Intaha
Intaha perkataan Imam Ghazali. Siapa dia Imam Ghazali? Hujjatul Islam. Boleh kau sekarang Imam Ghazali pun tak tahu hadis dhaif, hadis maudhu. Sebab tu dimasukkan dalam kitab Ihya. Imam Ghazali tak kena hadis maudhu. Yang kedua masuk dalam kitab Ihya. Imam Ghazali Hujjatul Islam. Tak ada di kita. Dan apabila bergerak-gerak pada hati engkau sebut, dan apabila bergerak-gerak pada hati engkau sebut suatu, nampak pada bawah, dan apabila bergerak-gerak pada hati engkau suatu, maka daripada warak menjauh akan dia akan suatu tersebut. Mana hadis Nabi tu? Lupa weh. Tak ingat hadis tu. Ingat ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam nyata, benda tu, kalau benda tu tak molek di hati kita saat ni tak tenang, maka jangan dah ambil benda tu. Tak ingat. Tak ingat juga. Bukan tak ingat, telah dilupakan. Telah dilupakan. Ingat dah telah dilupakan ni. Tu. Kalau barang tu barang maksud kata bergerak-gerak pada hati tu dengan makna kita tu tak yakin lah tu. Istafti qalbak. Apa tu? Artinya kau hadis dia. Lebih kurang dah tu. Hak tu dah situlah maksudnya. Yang tutup fatwa tu daripada hati. Kalau hati kita tak ni, jangan dah ambil bahagian saat ni. Dan apabila bergerak-gerak pada hati, yakni tidak ada yakin pada hati kita engkau suatu perkara saat ni, hati kita tak yakin, maka daripada waraknya menjauh akan dia. Jangan nak ambil sesuatu saat ni. Kita ambil je lah. Moga kita tak tangga warak. Kenapa kita tak tangga warak? Sebab kita saat ni tu tak memadai dengan ada. Bahkan kita rasa nak berluah-luah. Dengan makanan kita, dengan kewangan kita, hak kita perolehi. Dan jika menghalal akal dia, kalau dululah nisbah hukum syarak kita belajar barang ning kalau tangga warak jangan ambil. Apa? Tangga warak jangan ambil. Tangga syarak boleh ambil. Lepas tu di hati kita nak ambil juga. Kalau dulu nak ambil juga, kahwin pun kena halal pada syarak. Kalau bagi sikit tak apa, bagi banyak. Tiba-tiba dalam hati kita sekarang ni, kalau tangga warak jangan ambil, tangga syarak boleh ambil, kita pun suruh saya tak nak ambil. Situ di hati kita. Sebab kalau tilik pada warak ni tak boleh ambil ni, walaupun pada syarak kata halal harus lagi. Tu orang panggil bertambahnya ilmu di kita dengan ilmu yang berkah. Alhamdulillah. Kalau dulu kita boleh gurau lagi. Kalau orang tak saya ambil, mari ambil kita gurau lagi. Sebab kita suruh biasa lagi. Tapi kalau orang panggil bertambah di kita saat ni tu, kawan rasa tak si kawan. Kau begitu dah. Molek dah tu. Duduklah orang panggil dalam keadaan begitu. Kau molek dah. Dan jika menghalal akal dia ni sebab apa? Di antaranya bila kita bersubah dengan orang-orang warak. Kita bersubah dengan orang warak, guru kita pun pula orang warak, maka cepat kita pada nak mendapatkan tangga warak. Tapi kalau kita ni bersahabat dengan orang tak ada warak, pegang syariat dah, cuma warak tu kurang, ataupun guru kita pun tak ada warak, dia susah nak dapat benda tu. Kita ni guru kita hak warak mudah lah. Dan jika menghalal akal dia, akal suatu saat ni oleh zahir pengetahuan, maka bahawasanya dosa itu barang yang menggerak-gerak kepada hati. Tu alamat kata tak boleh nak ambilnya. Walaupun pada zahir itu kira halal, harum, tapi barang-barang yang menggerak kepada hati itulah dosa di situ kita kena ambil juga. Maka bahawasanya sya'an
dosa itu dosa itu barang yang menggerak-gerak kepada hati. Wal ismu ma haka fi nafsika. Ada ni. Ma haka fi nafsika ay taraddudu fiha. Wal ismu ma haka fi nafsika. Dan bermula dosa itu bagai yang duk taraddud berpergi mari pada diri kamu. Wa karihta an yatli'a alaihin nasu. Wa karihta, dia benci kamu, an yatli'a alaihi an-nasu. Itu hadis dia, tak jelas dah lebih. Dan jika hak dosanya hak pada hadis ni, wal ismu mahaka fi nafsika, maka bahawasanya dosanya, kesilapannya itu barang yang menggerak-gerak kepada hati. Nisbah di hati kita saat ni tu rasa tak sedap, kita kena ambil hatu hak silapnya, walaupun hak zahirnya halal. Dan pergi datang pada dada, dan pergi datang pada dada tu atau pada menggerak-gerak kepada hatilah. Barang yang menggerak-gerak ke dia barang hak pergi datang taraddud pada dada kita. Dan jika memfatwa akan dikau oleh yang memfatwa seperti dan jika ni royah dan jika yang ni walaupun memfatwa akan dikau oleh yang memfatwa seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya jangan ambil jugalah tu. Walaupun memfatwa oleh yang memfatwa. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam, al-birru husnul khuluqi wal ismu anih ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nasu. Artinya bermula kebanyakan itu elok perangai. Bermula kebajikan itu al-birru ialah elok perangai. Orang yang elok perangai, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Al-birru husnul khuluqi wal ismu, dan bermula dosa mahaka ialah dosa tu ialah khabar dianya barang yang menggerak-gerak kepada hati engkau. Ni hadis ni. Mahaka fi nafsika ay ma taraddada fiha. Mahaka ay ma taraddada fiha, barang yang taraddud berpapuh hati engkau. Wa karihta, dia benci engkau an yattali'a alaihin nas, bahawa memandang atasnya, atas barang tadi, barang hok taraddud pada hati kita ni, dan benci engkau bahawa memandang atasnya oleh manusia. Bapa kita benci menunjukkan tanda ni kerana perbuatan ini keji, dia aib. Menunjuk bahawasanya perbuatan itu keji, dia aib. Jadi walaupun benda tu pada nisbah zahirnya boleh sekalipun, tetap orang panggil dikira ke kesalahan. Sebab apa? Sebab kita pun kalau boleh tak sewi orang memandai benda ni. Sebab benda ni kurang molek, keji, dan merupakan benda yang aib. Karena itulah kita benci. Wa karihta an yattali'a alaihin nasu. Halat sini ni. Biar ingat, al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nasu. Tak ada kata ingat. Tak ingat, kena ingat dalam bahan ni. Dan lagi sabda Nabi alaihi salatu wasalam, istafti apa bahasa ni? Istafti qalbaka al-birru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihi qalbu wal ismu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Dengar ni istafti qalbaka.
Jadi istafti qalbaka, menuntut fatwa olehmu akal hati kamu. Jadi kata menuntut fatwa pada hati kamu ni, wa ma wafaqa alaihi qalbu fahuwa birrun, wa ma wafaqa qalbu fahuwa birrun. Tiap-tiap barang hok muafakat dengan hati kita tenang, fahuwa birrun, maka perkara tu perkara hok molek. Kalau hati kita duk main mikir, nak ambil tak si benda ni, rasa apa tak molek, hok tu istafti qalbak, tutuplah orang panggil fatwa hukum tersebut daripada hati. Kalau kata tenang, jangan dah ambil. Al-biru matma'annat ilaihin nafsu, bermula kebajikan itu barang yang diam ni tenang, tetap kepada barang oleh nafsu, oleh diri kita. Watma'anna ilaihi qalbu wal ismu, dan diam kepadanya barang. Watma'anna ilaihima tadi al qalbu, oleh hati kamu. Hak tu benda hak kebajikan. Benda kebajikan, al-biru matma'anna ilaihi nafsu, barang yang dia pada diri kita, dia tenang pada hati kita. Wal ismu, dan bermula dosa pula itu mahaka fi nafsika, barang yang bergerak-gerak pada hati, yakni tidak tenang. Bergerak-gerak kinayah pada kata tidak ada ketenangan tu. Wa taraddada fi sadri, dan pergi datang, taraddud pada hati. Wa taraddada fi sadri wa in iftaka wa in aftaka nasu waftauka, dan jika yakni royah, walaupun memfatwa akan dikau oleh ulama, dan memfatwa mereka itu akan dikau, walaupun mereka memfatwa kata benar sekalipun boleh, seeloknya kamu tolak. Kau ni dah demo guna pada vaksin. Tak tenang. Ambil lah. Dah fatwa kata boleh. Istafti qalbaka. Nampak juga. Nampak juga. Tapi kita 3 kali dah cocok. 3 kali dah. Kena juga tu. Dia kata tak tenang. Gapa wis, gabuk perut wis, ni mana ni. Kalau benda hak tak tenang tu, kalau boleh elok lah. Kalau kita ni bagi tak boleh nak elok dah. Moga kita duk bergaul dengan masyarakat, kau guana, kau jadi peraturan susah. Tu sekadar hak perlu sajalah. Darurah terdesak kita. Kalau boleh kita elokkan. Gitu lah tu. Dan ini ketentuan dengan mereka yang baginya mereka itu hati, yakni hak ada hati. Ada hati belaka. Hati yang bercahaya-cahaya, hati hak hidup. Hati hak hidup. Dan pada agak kita kalau suka dengan majlis ilmu, benci dengan orang buat maksiat, tu hati hidup dah tu. Maka boleh ambil fatwa daripada hati kita ni. Moga kita suka pada majlis ilmu, benci pada maksiat, tu alamat kata hati tu hidup. Boleh ambil fatwa daripada dia. Dan ada pun nak semaya tak si, nak semaya tak si, tak payah semaya. Tu bukan hak tu. Ni sebuah benda hak lain. Hak kata tutup fatwa dengan dia, hak tu bukan hati tu, hak tu bisikan setan. Apa kita saat ni nak mari tak si, nak mari tak si. Kalau tidur pun sedap je. Tak. Mari juga, alhamdulillah. Moga senang dengan Selasa ya Allah ni. Rabu sampai ni dah. Dia tak mari senang Selasa, tak ada kelas dah lah. Dan pada pihak yang ditinggal itu, dan ini ketentuan dengan mereka yang baginya hati yang bercahaya, kata tutup istafti qalbaka dah ni. Dan pada pihak yang ditinggalkan itu, yang tu orang, orang yang menahankan itu, tinggal tu dengan mana menahan, lain daripada mengambil, yakni bukan daripada mengambil, bukan daripada pihak mengambil. Dan jangan engkau sangka bahawa warak itu ketentuan dengan makanan dia pakai saja. Jangan duk suka kata hak tu ya tangga waraknya.
bahkan ia warak meradai pada sekalian perkara. Kereta, rumah sama. Tu kita ada cerita apa. Bapa Daud dia, di pasir tumbuh tu, depan pondok. Depan pondok pasir tumbuh, gilah daerah masuk dalam lagi. Dia ngaji Mekah juga Bapa Daud. Susahlah dengan dia. Kalau duit pun tak nak ambil. Bahkan orang-orang dekat dengan dia tu kata, kalau orang mari ambil dia nak semaya hajat kau gapo, kalau kereta baru-baru dia tak senang. Apa senang? Sebab bimbang takut bayar insurans cara riba dan sebagainya. Tu warak dia. Tu naik kereta tu, kereta hok second hand, hok habis bayar hok jenis. Tak ada sistem ribawi gapo. Enggak kalau kita mengaji hok cara azhar gapo kan. Ada kalau katalah terdesak dia benda tu melalui sistem ribawi sekalipun, kalau sekadar orang panggil nak melepaskan tuntutan, ya kena tengok pula lah tasniah ko daruriyat ko. Kalau siapa daruriyat terpaksa kena, maka pada syaratnya membenarkan di atas dasar daruriyat tadi. Ada pun atas tasniah, pada lagi ke apa? Daruriyat, hajiyah, tasniah. Hak daruriyat tu hak tara sangat memerlukan ya. Kalau untuk siapa tahap tu, ada pendapat hak mengharuskan kerana menilik kepada keterdesakan kita. Jadi hak kita nak ayat katanya walaupun pada syarat nilai fatwa kata benar ke benda tak ni, nisbah warak tinggal. Tak mana nak cari orang supaya dia. Susahlah. Tapi lah backing sikit susah. Backing sikitlah kena pandai cara lah, pandai cara tak backing mana dah. Tak ada cara marah. Duit apa duit ni? Salah. Kita mana tangan kosong tak ada duit, buat duit baru salah. Kenapa? Mai ziarah ulama ni, saya ni ulama. Awak mai ziarah saya, duit tak ada tangan, menasabah. Dia tak sih. Salah tak sih. Ni orang gini ni jangan dia tangguh dia tu. Dan pakaian nak jaga. Dan jangan engkau sengkau bahawa sewarak itu ketentuan dengan makanan dan pakaian, bahkan ia warak tu meratai umum. Ai fi jami'il umur, pada sekalian pekerjaan, pada sekalian perkara, meratai. Pakaian bini kita ko, semua sama. Dan sayugia bagi engkau apabila ada pada tangan engkau itu yang halal, yakni ada sabit bagi engkau benda yang halal, dan lebih halal daripada nyonya halal. Ahallu lagi. Halal tu halal biasa ni, lebih yakni ahallu, yang terlebih halal daripada nyonya halal, atau yang halal dan yang syubhah. Ada tiga. Ada hak halal, ada hak ahallu, hak terlebih halal, ada hak halal serta syubhah. Halal juga syubhah ni pun. Bahawa engkau mendahulukan daripada makanan daripada yang lebih halal, ahallu lagi. Usahakan pada hak terlebih halal, cari. Allah comelah mengaji kita ni. Inilah iti bagi amalan ilmu hak kita nak mengaji ni. Ni iti dia je. Ambil hak terlebih halal, cari. Hak ni halal, hak ni syubhah, halal juga. Hak ni terlebih halal, makan terlebih halal, walaupun hak tu tak ada sedap mana. Tidak begar dah lah. Tidak begar dah. Bukan hak tu, tapi ingat sama hak tu bapak ni ingat. Kita nak bayar hak ni, hak McDonald ni. Tidak hak jenis McDonald berapa lah. Alah. Apa dia mau ingat hak tu pula
Oh, kita dah teringat dah demo mai dah teringat. Dan jadi dia suka. Cari hak terlebih halal ni. Nampak? Hak terlebih halal hak kita cari. Jadi maksudnya terlebih halal, tak ada lah hak jenis dak. Hak biasa dah lah. Dan yang baik, makanan yang thayyib. Apa dah ayatnya? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Halalan thayyiba. Kata hak halal, hak baik. Maka bahawa setempat kalau halal hak baik ni gak kurma lah. Ni halal lagi baik. Kalau makan yang lain walaupun halal kurang baik. Nisbah kuah minyak ke berapa. Kan ada kurma. Jadi bahan ni mari duk pondok pakai kurma. Pakai kurma roti. Tak tengok ye. Jalan nak pakai kurma pakai roti. Roti pun hak buat sendiri kalau boleh. Tak ada gak kurma aja. Akan datang nurani bagi diri dia tu, masya-Allah lah. Tak boleh nak bayar. Orang kalau jaga makanan ni tak boleh nak bayar lah. Lagu mana benar nurani masuk di dia tu, tahulah. Kita ni tak mampu nak buat, bapa tak mampu nak buat, duk biasa dengan mewah. Duk biasa dengan bersedak-sedak, tak mampu buat. Supaya kita duk biasa dengan tidur sedap. Tidur sedap. Susah kita ni nak bangun malam ke berapa susah. Hak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 lapis ni. Seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok hamparan Nabi 2 lapis. Nipis gi tambah buat kapuh lipat jadi 4 lapis. Nabi SAW tanya, "Mu buat gapo dengan hamparan tidur aku semalam?" Maka isteri Nabi SAW sebut kata, "Tak ada buat apa ya Rasulullah, hanya menebarkan sedikit." Buat lipat pun jadah lah 2 lapis, buat jadi lapis sehat lah jadi 4 lapis. Nabi SAW kata, "Aku nak suruh kamu kembali ke semula dengan 2 lapis saja. Walaupun nipis. Kerana aku agak rasa terlena semalam dengan tidurku." Ustaz Reda dia kata, kalau mula tu guru aja Ghazali ni, bini tidur atas kaki, dia tidur bawah atas latar. Kita tanya bapa, tak tahu bapa ya. Kalau kita nampak dah bapanya tak nak bersedak-sedak lah. Orang tasawuf juga. Apa ni tilai pun hak solapih pun dia kita dua. Tak ada orang guna sak kita buat dua ke kita. Boleh tahu dah setengah mana kitanya. Maka bahawa setempat berkeliling sekaliannya atas makanan dan bagi makanan daripada yang halal itu bekas yang besar pada menerai hati. Sama ada nak menerai ataupun nak menggelakkan hati, makanan itu memberi efek yang sangat besar. Dan merajinkan ibadat, nak buat tekun dengan ibadat pun sebab faktor makanan juga. Bila makan banyak malah nak ibadatnya. Bila makan kurang, dia ada kerajinan sedikit pada ibadat. Sebab tu dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi itu, agama suka kita dengan bersing. Agama benci dengan menguat. Kenapa? Kerana bila menguat menunjuk kata kita ni lemah. Bila kita bersing, alamat kata kita saat ni tu kurang makan ni, rengeh tubuh badan. Kalau menguat tu alamat kata orang panggil penuh tubuh badan kita dengan makan ni. Hak tu ya kita tu hak tarawih tu ejah buat lapar tu. Nampak? Berapa tarawih kita buat lapar? Kerananya berat dah tubuh badan kita dengan nak beramal. Sedap dah urah. Sedap dah urah. Tengok foto ni mana kita. Sedap dah urah. Ya sebab itulah kita bagi-bagi tasawuf ni rasa nak urah tak padan dengan saiz itu. Tapi kena juga setengah mak cik dia kata tak apa urah bab tasawuf. Kita tak comel pun tak apa.
Ibarat kita cuci ke pinggan makuk lah. Kita cuci pinggan makuk ni, maksudnya kita cuci ke hati orang ni, dengan makna tangan kita pun jadi cuci juga. Kena juga. Apa kita baca ni tak? Dia kena apa kita juga. Dan sungguhnya telah berkata setengah daripada salaf, itlaq pada salaf kena pada salafun soleh. Kullu ma syi'ta famisluhu ta'mal. Artinya tiap-tiap barang yang engkau kehendak, maka seumpamanya engkau kerjakan, yakni daripada hak Allah. Kullu ma syi'ta, tiap-tiap apa kamu kehendak, famisluhu ta'mal, maka kamu kena buat begitu jugalah. Dengan maknanya kalau kita nak kepada comel diri, kita kena usahakanlah makan hak masuk tu hak comel. Tapi kalau kamu tak si, ni kullu masyita, maksud katanya benda hak nak. Dengan makna kalau kita tak si, maka kita makanlah gapo hak masuk dalam mulut, hak boleh masuk tak kita masuk belakalah. Comel kata ni, kullu masyita famisluhu ta'mal. Kullu masyita famisluhu ta'mal. Tiap apa hak kamu nak, famisluhu ta'mal, maka begitulah kamu akan buat. Kamu nak berjaya, kamu nak berjaya dalam tempoh 4 bulan. Maka kamu kena buat begitulah. Dalam tempoh 4 bulan jangan tidur. Apatah lagi dalam tempoh sebulan. Dalam tempoh sebulan 30 boleh belajar. Kalau hak 4 bulan pun jangan tidur, hak sebulan lagu mana? Jangan masuk tandas, jangan makan. Kalau naklah. Hak 10 tahun gitu lah. 10 tahun ni kan. Ni, moga faham apa maksud. Ayah ba rahimahullah taala. Ayah di atas surat, katanya ayah di atas surat Mekah saat ni, aku nak mengaji mengatasi orang-orang terdahulu mengaji. Walaupun mu baru masuk pada medan ni, tapi aku nak mu mengatasi ke orang-orang terdahulu. Bagaimana nak mengatasi orang terdahulu? Kalau orang terdahulu mengaji 10 jam, kena mengaji lebih pada 10 jam, baru dapat mengatasi dia. Kalau orang dulu mengaji 10 butir, kita kena mengaji lebih pada 10 butir. Gitu ni. Kullu ma syi'ta famisluhu ta'man. Maka kamu akan buat begitulah apa yang kamu kehendaki. Jadi kalau mu tak buat gitu, mu menunjukkan kata mu tak sah lah tu. Maksudnya tak berapa sungguh. Nak kau jadi orang-orang molek hati suci nak, patu makan ke mana? Makan hak mana ada depan tolak batu kayu kalau gitu hak tu tidak famisluhu ta'man tu, hak tu tidak kullu masyita. Dan berkata Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala, baik olehmu, baik yakni perbaik, baiki olehmu akan makanan kamu. Kena ingat Ibrahim bin Adham. Dan tiada wajib atas engkau bahawa engkau bangkit pada mengerjakan ibadat pada malam, dan tiada puasa pada siang hari, maka ketahui olehmu akan demikian itu, yakni dengan banyak makanan. Perbaiki makanan kamu, yakni daripada benda halal lah. Dan tiada wajib atas engkau bahawa engkau bangkit pada mengerjakan ibadat pada malam. Bahawa engkau bangkit, yang ini tiada bangkit mengerja pada malam ibadat, dan tiada puasa pada siang hari, maka ketahui olehmu akan demikian itu. Kalau hak dobit ni dengan banyak makan ni, menegahkan kita daripada bangun malam dan puasa pada siang hari ibadat. Tapi Zohir kalah ni, kalau tak tengok pada dobit ni, kita faham cukup. Nampak gitu tu Zohir tu. Zohir pada kalah Ibrahim bin Adham ni, kalau kita membaiki dah orang panggil makanan kita, tak perlu dah kita nak bangkit beribadat pada malam dan tiada pada siang hari puasa pada siang hari. Nampak begitu tu. Sebab nak kata kena jaga betul. Tapi ambil hak dobit ada, takut salah faham. Maka ketahui olehmu akan demikian itu. Demikian itu hak dobit sini dengan banyak makan ni. Ya ada wajib.
Kena tengok hok mati asal dia ni baru sedap. Bagi dan berkata Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, perbaik-baik olehmu akan makanan kamu, yakni daripada yang halal, dan tiada wajib, tak perlu dah lah tiada wajib ni, atas engkau bahawa engkau bangkit pada mengerjakan ibadat pada malam. Dan tiada puasa pada siang hari. Kalau dobit sini tiada wajib atas engkau saat ni, itu mempersoalkan. Ni buat soal. Memperbaik kamu akan makan, dan tiada wajib atas engkau bahawa engkau bangkit pada mengerjakan pada malam. Maksudnya mucomedah dengan makan kamu. Nampak gitu dah tu. Kamu mempercomedah makanan kamu daripada halal, tapi tak memperwajibkan lagi. Persoalan, bapa ya jadi tak bangkit juga pada malam, dia tak dapat juga nak membantu ke kamu pada siang hari, maka katanya ketahui olehmu akademik itu ini disebabkan banyak makanan. Gitu dah. Tu pakai dobit dah tu. Wabillahi taufiq. At-taufiqu billah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, sikitlah ambil. Dan atas engkau, yakni lazim atas engkau dengan menyuruh dengan kebajikan dan larang daripada mungkar. Amrun bil ma'ruf nahyun 'anil munkar. Ma'ruf ni apa? Ma'urifa husinahu syar'an wa aqlan. Ma'urifa husinahu syar'an wa aqlan. Bagi hok diketahui elok pada syarak daripada akal. Ada pemungkar ma'urifa qabihahu syar'an wa aqlan. Bagi yang diketahui dengan keji pada syarak daripada akal. Dan lazim atas engkau dengan menyuruh dengan kebajikan dan larang daripada mungkar, maka bahawasanya ia amru bil ma'ruf nahyu 'anil munkar ini penghulu yang atasnya, atas amru bil ma'ruf nahyu 'anil munkar, tempat berkeliling, tempat berkeliling, tempat beredar pekerjaan agama. Itulah penghulu dia. Ketua bagi segala urusan agamanya ialah amru bil ma'ruf nahyun 'anil munkar. Contohnya mana? Contoh seperti pekerjaan agamanya solat. Pekerjaan agama solat. Maka sebelum solat tu kena pada azan, seruan bagi solat. Contohnya solat, maka sebelum pada solat tu adanya seruan bagi solat. Maka itulah dia panggil amru bil ma'ruf, hayya 'alas solah. Dia kerana itulah berlaku khilaf ulama pada lebihnya orang yang jadi imam atau orang jadi bilal. Kata setengah bilal lebih. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah mereka hok lebih orang panggil perkataan mereka lain daripada orang menyeru kepada Allah Ta'ala. Ini Bilal. Laulal khilafah la azantu. Kata Sayyidina Umar, kalau tidak kerana urusan khalifah, nescaya aku nak melaungkan azan. Itu mereka kata lebihnya azan tadi. Dan kerananya amr bil ma'ruf, menurun Allah Ta'ala segala kita. Sebab suruh dia teguh Tuhan turunkan kita, yakni sebagai syariat, dan membangkitkan, yakni ia Allah takdir deh. Dan membangkit ia Allah, membangkit ia Allah. Domir mustatir ni pada kata membangkit tu kena pada Allah segala, yakni akal segala rasul. Kerana nak suruh amru bil ma'ruf nahi munkar lah, Tuhan bangkit ke rasul.
dan tersimpul ijma'. Dan sungguhnya al-sawab, dan sungguhnya telah tersimpul ijma'un muslimin, sepakat ulama atas wajibnya amrun bil ma'ruf nahyu anil munkar, dan putus, yakni dan telah putus, putus yakni telah putus segala, yakni oleh segala nas kitab dan sunnah. Kena banyak takdir dah tu, ngaji kitab kena takdir. Dan putus yakni telah putus segala, yakni oleh segala nas kitab dan sunnah. Telah putus, putus disuruhkan dengan dia, dengan amru bil ma'ruf, dan menakuti, atah pada kata atas disuruhkan, atah pada disuruhkan, yakni dan menakuti. Boleh dijumpa takdir kalanya, dan telah putus oleh segala nas kitab dan sunnah atas menakuti daripada meninggal akan dia akan amru bil ma'ruf. Tuhan taghrib dan tarhib ke di dalam Al-Quran bagi juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Taala dalam Ali Imran 104. Tengok baliklah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum, lam tu lam lil amri dia panggil, artinya dan hendaklah, hendak adalah daripada kamu jemaah, yakni satu jemaah. Min tu min ditabai separuh. Kalau semua kena buat gitu, gak nyanyo apa kita dia biar ada kumpulan hak amru bil ma'ruf nahyu anil munkar ni, orang lain lepas fardu kifayah. Kalau tak ada langsung, orang lain pun dosa juga. Minta begini tu. Mana jemaah ni? Jemaah ni lah mesti mengetahui ke hukum. Ni suruh hak cegah maksiat tu, hak terti hukum, susah juga. Biar hak demo teguh saat ni tu dalam keadaan mereka tahu ke hukum. Di antara syaratnya nak menyeru kepada kebaikan, menegah kepada kemungkaran, ada syarat dalam kitab syarah Mata Jawharatul Tauhid tu. Ngaji dah syarah Jawharatul Tauhid tu. Bukan hak Arab, hak Jawi pada. Situ tak ada tu. Mana di antara syaratnya dia kata kenapa? Kena tahu hukum. Tu syarat pertama. Kalau zina tu semua orang makruf dah. Masa kata tahu hukum tu sama ada benda tu qat'i ataupun benda tu khilaf. Bapa supaya bila benda tu kita tahu dah benda tu qat'i ke benda tu khilaf, maka kita tegah, kita suruh di atas qadah hukum. Bila kita tahu hukum, maka kita tegah pada benda berkhilaf pada maksiat saat ni, dan kita suruh pada benda ibadat saat ni, berdasarkan hukum dia. Kalau bagi qat'i wajib, kena tegah dengan putus. Kalau bagi tu sunat ataupun berlaku khilaf ulama, tak boleh nak putus lah, nak tegah saat ni, nak suruh bagi juga pada tegah. Tu syarat dia nya. Yang kedua, syarat dia nya kita tegah saat ni tak membawa kepada dosa yang lebih besar. Ya tak boleh kita tegah kalau kita tahu kalau kita tegah ni orang buat dosa akan lebih besar, tak boleh. Dia ni tengah duk gawe, duk halu sayang awak, tak panggil sayang awak dah, daddy mami. Bila masuk bulut dia ada anaknya, daddy mami dah panggil. Kita tegah masa tu, kita kena tengok kalau kita tegah tu membawa kepada maksiat lebih besar, tak boleh. Waktu tu lah kena tengok pada situasi juga. Mungkin kena pergi kedai-kedai belanja dia makan dulu, biar dia ngalah dengan kita. Kalau dia ajak kedai dia belanja kita, waktu kita kena ngalah dengan dia, biar dia tu ngalah kita. Rasa tu Tuan Budi dia mau ajak kita makan sedap-sedap ni.
Maka bolehlah kita tegur waktu tu demo ni tak boleh gawe ni. Wala taqrabuz zina. Bukan kata zina tu haram, mendekati zina tu pun haram. Duk main daddy, mami, papa, mama apa semuanya. Jadi ayat kata tegur saat ni jangan bawa pada maksiat dosa. Mana maksiat dosa? Di antaranya dia menghalalkan perbuatan saat ni. Dia kata tak apa. Ni salah manonyo. Dia ni sebuah syarat. Orang tino orang jatuh boleh kecek kau kalau tak ada urusan apa-apa. Nak tengok tak boleh, nak kecek tak boleh. Ni duk lengguk-lengguk pula. Kau tak boleh 12 malam. Buat dah. Ni. Kau berigat. Ada berigat mana dah ni? Takut berigat lah. Dia maksud katanya. Kita kena tegur dia tu, jangan bawa dia tu maksiat lebih besar dengan dia menghalalkan benda tak ni. Yang ketiganya, kita dakwah dia ni ni berlaku khilaf ni dengan dia tu menerima ke dakwah kita. Tu setengah tak mensyaratkan. Maksudnya dia terima tak terima dakwah kita tu suruh kira. Yang penting kita menyampaikan. Wal takum minkum ummah, artinya dia hendak adalah daripada kamu jemaah, ini satu jemaah yang menyeru kepada kebajikan, yad'una ilal khair. Jadi ummatun sini salah golongannya, iaitu golongannya itu orang-orang hok mengetahui ke hukum lah, orang hok reti. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh dengan ma'ruf. Adapun nak suruh, nak tegah benda hok ma'ruf belaka dah tak apa. Tegah orang berzina tak apa. Tu memang kena. Kalau bagi-bagi hok kita kata memerlukan kepada pengetahuan khusus, tu kena rujuk pada orang yang mahir. Supaya kita tegah saat itu bertepatan dengan cara hok dikehendaki oleh syarak. Dan melarang mereka itu daripada benda munkar, yakni munkar pada syarak, ma'ruf pada syarak, bukan pada logik manusia ni. Tu kata kena orang tu yang reti dah pada dasarnya. Dan mereka itulah orang teguh ni lah, wa ulaika humul muflihun. Dhamir hum ni wa ulaika hum tu ad-dhamir tak jelas. Ad-dhamir liyufidal hasad. Ad-dhamir liyufidal hasad. Dhamir tu bagi faedah mengkhususkan hasad. Ad-dhamir liyufidal hasad. Dhamir tu beri faedah pada mengkhususkan. Hum tu wa ulaika humul muflihun. Ka'annahu qala, seolahnya Allah Ta'ala berfirman, hum muflihun la ghairuhum. Mereka lah orang berjaya, tidak ada orang lain. Tu orang panggil liufidul hasad. Wa ulaika humul muflihun. Al-muflihun ay faizun bid darajatil aliyah fi jannatin na'im. Tu muflihun. Muflihun yakni orang yang berjaya dengan mendapat kedudukan yang tinggi pada syurga naim. Al-muflihun yakni yang berjaya pada mendapat ad-darajatil aliyah, tempat yang tinggi fi jannatin na'im, pada syurga naim. Dan melarang mereka itu dan ketahui olehmu mendapat kemenangan. Qala al-musannif, tak ada putih kau. Dan ketahui olehmu bahawasa menyuruh dengan kebajikan dan melarang daripada negara itu fardu kifayah. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmada mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من أولئك الصالحين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.